warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat FB Isma Bintulu dan sahabat-sahabat pemuda Masjid Asyakirin. Alhamdulillah pagi ini kita dapat beriadah walaupun jogging dalam keadaan yang penat dan malasan, sebab suasana yang tenang, redup. So sangat seronok kalau kita tidur dekat rumah. Alhamdulillah demi kita mujahadah melawan nafsu kita dan untuk kita menjaga kesihatan tubuh badan, kita beriadah juga pada pagi inilah. Jadi insyaAllah pagi ini sedikit perkongsian dalam beberapa minit. Jadi dalam hidup kita ni untuk kita melakukan sesuatu perkara atau melakukan sesuatu amal, ada motivasi dalaman yang menolak kita untuk melakukan perkara tersebutlah kan. Contohnya susah payah kita bekerja mencari rezeki, kemungkinan motivasi dia adalah sebab kita ingin menyarah hidup keluarga kita kan. Dan susah payah kita bangun solat subuh dikala semua orang ramai lagi yang tidur kan. Mungkin motivasi dia atas sebab kita takut dengan Allah SWT kan. Takut untuk meninggalkan solat fardu kan. Dan mungkin motivasi juga bagi kita yang suka dan rindukan masjid, solat di masjid, adalah sebab kita ingin mengejar pahala yang berganda lah kan, solat di masjid. Jadi sebenarnya dalam beriadah juga kita kena ada motivasi dalam diri kita lah kan. Apa sebenarnya yang menolak kita untuk kita beriadah sekerap yang mungkin kan. Ada orang mungkin boleh beriadah setiap hari, ada orang mungkin dalam 3 kali seminggu, ada orang mungkin dalam sekali seminggu. Tak kisahlah sekali seminggu kah, 3 kali seminggu kah, atau setiap hari kah. Yang penting kita kena letakkan satu motivasi dalam diri kita kan. Kenapa kita perlu beriadah? Kenapa kita perlu menjaga tubuh badan kita kan? Sebenarnya benda yang paling bagi saya sendiri, perkongsian buat semua, bagi saya motivasi dalaman yang menolak saya untuk beriadah adalah pernah hadis yang kita pernah dengar adalah bahwasanya Allah menyintai atau menyukai mukmin yang kuat berbanding mukmin yang lemah kan. Itu pertama sudah cukup untuk menolak kita kan. Macam mana kalau kita nak diri kita ni dekat dengan Allah Taala kan, dengan kita menjaga tubuh badan kita supaya menjadi kuat, lebih sihat, supaya dicintai Allah, itu pun sudah cukup kan. Yang kedua adalah saya pernah dengar satu ayat dalam surah Ali Imran tak silap, yang berbunyi lebih kurang macam ni lah. Kalau salah tolong betulkan saya. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maksudnya ya wahai orang beriman, bersabarlah dan teguhkanlah kesabaran kamu dan bersiap siagalah kan. Maksudnya dalam bersiap siaga ni kan, macam bersiap siaga ni satu benda yang sangat panjang juga kalau kita bahaskan. Contohnya kalau kita sebagai seorang mukmin kan, kita kena sentiasa bersiap siaga kan, untuk dipanggil mungkin oleh pimpinan kita. Sebagai contohlah kan, Malaysia dalam keadaan kucar-kacir pada satu masa tertentu kan. Dan tenaga tentera tak cukup dan orang rakyat biasa macam kita diperlukan. Jadi kalau berlaku keadaan macam tu, adakah kita bersedia kan? Adakah kita bersedia untuk menyahut panggilan pemimpin kita kan, untuk membantu tentera-tentera Malaysia lah khususnya kan. Jadi kalau kita tengok diri kita sendirilah, muhasabah diri kita sendiri. Kalau kita rasa badan kita yang sedia ada ni kan, mampu untuk memikul beban macam askar, tentera bawa beg berapa kilo, batu berlari, berjalan 10 km, 5 km. Kalau kita rasa dengan keadaan fizikal kita ni kita dah mampu, cukuplah, okeylah. Tapi kalau kita rasa badan kita ni pun nak jalan 1 km, nak lari 1 km pun tak mampu, jadi kita kena muhasabah. Beriadahlah daripada sekarang, mula dari sekarang kan. Plan lah, rancanglah beriadah kita, macam mana kita supaya menjaga tubuh badan kita. Dan beriadah ni tak cukup dengan kita hanya berjoging, beriadahan untuk menjaga tubuh badan. Menjaga tubuh badan, dia kena ada sokongan, kita kena menjaga makanan kita lah kan. Itu paling penting lah kan. Tak guna kita beriadah hari-hari tapi kita makan macam tak ingat dunia lah kan. Makan nasi banyak, minum air manis banyak, jadi tak jadi. Jadi saya rasa itu je perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan kita menginsafi bahawa riadah ni sangat penting kan. Jadi rancanglah riadah kita. Kalau pagi ni kita tak dapat riadah, cuba riadah pada petang hari. Ataupun tak dapat hari ni, cuba riadah pada esok hari kan. Yang penting dalam seminggu tu kita ada riadah paling kurang pun 1 kali. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.